Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke SRTV. So, kita teruskan lagi transfer rumours untuk Sabah FC bagi persediaan menghadapi Liga tahun 2023 yang akan datang lah. So, again, setakat ini sewaktu video ini dirakamkan dan di-upload di YouTube, belum ada pengesahan perpindahan terkini lagi daripada Sabah FC di mana-mana sosial media official untuk Sabah FC maupun website Sabah FC sendiri. So, sekali lagi kita masih lagi menunggu-nunggulah siapa yang bakal untuk masuk ke dalam skuad Sabah FC bagi persediaan Liga akan datang. So, rumours seterusnya ni guys, seperti mana kamu nampak sini adalah pengganti yang hilang. So, kita fokus kepada pemain import. Okay, 2 slot untuk pemain import yang sah telah kosong ditinggalkan oleh 2 bekas pemain import kita, iaitu Jose Embalo, satu orang cakap dia ni Shopee lah. So, satu panic buy daripada Sabah FC kerana sewaktu permulaan Liga Super, Neto Peso adalah merupakan sandaran harapan untuk mengetahui barisan serangan, tapi beliau pun tidak dapat memberikan hasil yang sepatutnya kita mahu. Dan untuk second transfer window untuk Liga Malaysia, Sabah telah mengikat Jose Embalo untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun impact yang sama juga telah diberikan dan beliau tidak disambungkan kontrak dan tidak bersama mana-mana klub untuk setakat ini. Dan seterusnya adalah Taiki Kagayama. Seperti yang kita tahu, tidak mempunyai sebarang masalah. Satu persembahan yang baik untuk daripada Taiki Kagayama, the only player yang berjaya menjaringkan gol untuk gawang JDT sewaktu persaingan Piala FA, kerana sepanjang peluang Piala FA itu JDT tidak dapat dibolusi oleh mana-mana pasukan kecuali Taiki Kagayama pada perlawanan separuh akhir. Unfortunately, Taiki pun tinggalkan kita juga. Tidak tahu apa reason sebenarnya lah, tapi apa yang aku dengar ialah dia ingin kembali ke Finland. So, okay, jom kita teruskan pengganti. Sebelum kita mulakan dulu dengan biodata pemain yang telah meninggalkan kita. Lepas tu aku akan share dengan kamu siapa rumours yang dikatakan untuk mengganti posisi tersebut. So, ini adalah Taiki Kagayama guys, berumur 26 tahun dan berapa tinggi? Lebih kurang macam aku je lah. Aku 5'1", sama lah kami, 5 kaki 6 inci. Tapi aku bukan orang Jepun lah. So, dia bermain forward dan juga winger kanan dan kiri. Macam mana kita tahu, tidak mempunyai klub dan tidak mempunyai sebarang kontrak. Dan apa yang telah diberikan oleh Taiki Kagayama di sepanjang musim bersama Sabah FC tahun 2022 telah turun sebanyak 22 perlawanan. So, semua perlawanan dia turun lah. Okey, maksudnya kalau sudah 22 tu tapi ada beberapa perlawanan digantikan. So, membuatkan dia 95% starting 11. Tinggi lah tu, pernah tertinggi yang pernah aku nampak setakat ni sewaktu aku membuat share rumours transfer ni. Telah menjaringkan sebanyak 2 gol dan telah membuat 3 assist di sepanjang perlawanan. So, memang satu kehilangan lah bagi aku. Ketiadaan Taiki Kagayama ni membuatkan orang yang bertanggungjawab untuk berada di winger Sabah sudah tiada dan seterusnya untuk mengosongkan depth squad kita. So, memang kita memerlukan satu individu, tak kisahlah sama ada dia import ataupun tempatan, untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan again, video ni ialah kita fokus untuk pemain import saja. So, rumours yang dikatakan bakal ataupun cuba dipancing oleh Sabah FC untuk mengisi kekosongan beliau adalah Mahmud Almardi guys. Ini pun adalah merupakan satu buy, bukan panic buy lah, tapi a good buy daripada Kedah sewaktu transfer window kedua telah dilakukan, di mana dia telah memberi impact yang cukup besar untuk pasukan Kedah FC. Walaupun Kedah terumbang ambing sikit dia punya reputasi, tapi impact Mahmud Almardi sendiri selaku individu untuk bahagian Kedah memang cukup hebat. Kalau macam kita cakap Sabah FC, dia ni kira sadil untuk Sabah FC lah. So, Almardi ni guys, berumur 29 tahun, satu prospek yang cukup bagus juga. Boleh bertahan lama lagi untuk Liga Malaysia. Ketinggian pun cukup bagus juga, 5 kaki 11 inci, berasal dari Jordan. Macam mana ucap tadi, dia adalah winger mampu untuk beraksi kanan dan kiri, tapi dia lebih berfokus kepada bahagian kiri lah, which is memang betul juga. Taiki pun sebelah kiri. Dan sekarang masih bersama Kedah lah. Macam aku ada nampak sudah di Kedah punya official Facebook page macam thank you Almardi, something macam tu. So, tidak mempunyai mana-mana kontrak setakat ni, tapi
Ada tapi, itu aku akan share nanti di ujung video ni. So, telah turun sebanyak 12 perlawanan. Tidak banyak seperti mana yang aku cakap. Dia tidak berada dengan kedah sewaktu permulaan Liga Super. Tapi dia masuk sewaktu transfer Windows kedua. Telah membuatkan sebanyak 5 gol dan assist 7. Wah, hebat dia ni guys. Memang salah satu jentera gerakan arkitek yang terbaik untuk Kedah, dan pernah juga beraksi untuk AFC Cup. 4 appearance dia telah melakukan 4 gol, dan sempat juga, tidak itu sajalah AFC, 4 appearance dan 4 gol. Dan ada benda yang aku akan share nanti, tapi itu aku akan share di penghujung video ni lah. So ini adalah so far pengganti yang sesuai untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Taiki Kagayama. Seterusnya adalah Embalo guys. Shopee, barang order, barang sampai. Tapi apapun, jika anda tidak tahu, ini aku akan share dengan kamu lah. Sewaktu pembelian Jose Embalo, again ini adalah merupakan satu panic buy, dan Jose Embalo tidak berada dalam fitness yang cukup bagus sebenarnya. Kita boleh nampak cara permainan dia macam tidak berapa begitu rajin, tapi kecuali sewaktu menentang Selangor. Kalau kamu tanya aku, itu adalah Jose Embalo sebenar. Tapi unfortunately, again selepas tu fitness dia kurang bagus lagi. Dia ni ada kecederaan sebenarnya, tapi aku nak pasti di bahagian mana kecederaan dia. So kalau Jose Embalo berada dalam keadaan peak dia, fitness yang bagus, tiada kecederaan, itu adalah Jose Embalo yang sebenar lah sewaktu melawan Selangor, dan aku pasti Jose Embalo akan dikekalkan bersama Sabah FC. Tapi oleh kerana dua benda yang aku sebut tadi, dia macam tidak diberi kepercayaan lagi untuk menyambung kontrak bersama Sabah FC. Anyway, dia berumur 29 tahun, tinggi 6 kaki 2 inci, berbadan besar. So dia punya ciri-ciri fizikal dia memang cukup bagus lah untuk menjadi striker sebenarnya. Tapi unfortunately, again, dua benda yang aku sebut tu telah mengantui prestasi beliau. Berasal daripada Portugal, forward, dan sekarang tidak mempunyai sebarang klub. Ini pun kalau aku tak silap, macam dia akan dipancing oleh Negeri Sembilan. Kalau kita tengok status Jose Embalo di Wikipedia, ada tertulisan 2023 bersama Negeri Sembilan. Tapi again, benda ni belum pasti, belum tahu. Apapun, kalau betul Jose Embalo ke Negeri Sembilan, all the best untuk Jose Embalo lah. So pengganti yang sesuai untuk Jose Embalo, ini memang aku rasa kalau anda peminat Sabah FC, anda tahu siapa individu ni. Dia mempamerkan aksi yang cemerlang sewaktu menentang Sabah FC Piala FA. Inilah dia, Jacob Njoku daripada Kelantan United. Berasal daripada Nigeria, berumur 25 tahun. Tidak ada info untuk height dia, aku sudah cek di Wikipedia apa semua. Info untuk Jacob Njoku tidak berapa, macam orang tidak berapa accurate lah, macam orang tidak berapa menumpukan dia since dia beraksi untuk Liga Perdana. Dan position dia adalah forward dan juga winger. Okay, bermain di sebelah kiri juga kalau aku tak silap. So sekarang bersama Kelantan United dan tidak mempunyai sebarang kontrak. Dan ini adalah data daripada Wikipedia. Telah bermain sebanyak 9 game untuk Kelantan United dan menghasilkan 6 biji gol. 9 game, 6 biji gol, kurang 3 gol sahaja daripada penampilan beliau bersama Kelantan United. So untuk Jacob Njoku ni guys, macam mana aku cakap tadi, tidak ada berapa banyak data yang boleh kita cari untuk beliau. Tapi sewaktu persembahan dia untuk menentang Sabah FC Piala FA, dan aku ada juga follow highlight untuk match Kelantan United, not bad dia ni mempunyai larian yang cukup bagus. Positioning dia pun cukup bagus, dan juga gelecek pun hebat juga dia ni. Dan apa yang best untuk Jacob Njoku ni adalah dia boleh bermain forward dan juga winger di bahagian kanan dan kiri kalau aku tak silap. Jadi untuk mendapatkan Jacob Njoku sahaja di dalam Sabah FC boleh mengisi dua kekosongan yang telah ditinggalkan oleh dua player tersebut, iaitu untuk winger dan juga bahagian forward. Dan untuk Jacob Njoku, okay, nanti aku share data dia. Adakah update terbaru mengenai status beliau untuk 2023 nanti. Dan honorable mention guys, ini salah satu player yang disebut-sebut juga lah, ada terkeluar di dalam Sabah FC punya fanpage. Beliau ni, dan aku terlupa nama dia, so membuatkan kerja aku ada susah sikit. Tapi aku mau shout out untuk Ryan Egyptster.
Ryan E. Jepster ada mention beliau di dalam aku punya ruang komen, tapi dia bagi nama pendek saya, so aku minta nama penuh lah supaya aku boleh cari individu yang telah disebut rumors untuk menyertai Sabah FC bagi mengisi jentera serangan tahun 2023 menemani Darren Lock. Beliau adalah Hamilton Suarez. Mula-mula aku tahu nama dia Hamilton saja. So aku search Hamilton, nama dia, muka dia nak keluar until brother Ryan E. Jepster ni, thank you brother pasal bagi nama full dia. So finally aku dapat share dengan kamu mengenai details untuk Hamilton ni. Berumur 29 tahun, so masih boleh pakai lah. Okay, ketinggian 6 kaki 2 inci, cukup bagus juga. Boleh dikatakan mempunyai ketinggian hampir sama dengan Imbalo, tapi physically Imbalo lebih besar lah. Berasal dari Portugal juga kah? Biar betul ni, cuba aku cek dulu. Betul kah dia ni dari Portugal? Kalau aku nak siap dia ni dari Brazil. Okay guys, sorry guys, Brazil lah. So ada error situ berasal daripada Brazil dan sekarang ni bersama Port FC di Liga Utama, kalau aku nak silap, ya betul, Liga Utama Thailand. So mempunyai kontrak dengan Port FC sehingga tahun 2023 itu bulan Mac. So maksudnya kalau tolak bulan 12 ni ada 3 bulan lagi lah. Okay, so belum ada dikatakan lagi sama ada. Okay, most of the information untuk Hamilton ni pun dalam bahasa Thai. So aku dah dapat bilang orang mengkupak habis lah. Tapi as far as apa yang aku cuba dapatkan, belum ada perancangan lagi untuk menandatangani kontrak bersama Port FC. So ini adalah merupakan satu target yang cukup bagus. Kenapa aku cakap dia merupakan target cukup bagus? Kerana dia adalah pure forward, seperti mana Jose Imbalo, dia tidak bermain winger, dia tidak bermain midfield, defend apa semua. Dia position dia memang CF, memang center forward. So membuatkan dia adalah merupakan satu pure macam-macam betul lah, pure striker lah. So telah membuat sebanyak 13 penampilan untuk Port FC, menjaringkan 9 gol dan juga telah membuat sebanyak 3 assist. So kalau aku tengok rekod di sini, dia telah starting 11 sebanyak 87% di sepanjang 13 perlawanan. So boleh dikatakan dia adalah merupakan starting utama untuk Port FC. Gol 9, again assist 3, tapi walaupun assist dia 3, gol partisipan dia adalah sebanyak 50%. Maksudnya tiap gol separuh daripada gol-gol yang telah dilakukan oleh Port FC adalah hasil daripada gerakan daripada Hamilton Suarez. So dia adalah merupakan satu kalau kamu tahu position fake number 9 lah, dia lebih kurang macam tu. Fake number 9 dia lebih turun ke bawah dan membuka ruang untuk winger ataupun attacking midfield untuk masuk ke dalam kotak di lawan dan membuat passingan yang telah dilakukan. Kalau kamu nampak assist Darren Lock untuk Faizal Halim, itu adalah contoh fake number 9. Lebih kurang begitulah. So again, ini adalah merupakan satu prospek yang cukup bagus. Berumur 29 tahun, individu lah, profilik jugalah, boleh dikatakan begitu. Berumur 29 tahun dan kontrak tamat pada Mei. So kalau betul menjadi pilihan hati OKS dan juga Sabah FC, ada kemungkinan besar kita boleh mendapatkan beliau dengan harga yang rendah ataupun tunggu untuk dia habis kontrak lah. Pasal kalau kita beli, market value dia adalah sebanyak 450,000 pound. Euro. So juta ni harga dia kalau kita berniat untuk membeli full price lah. So itu adalah 3 individu yang ada dikaitkan, dan Hamilton ni adalah shout out lah daripada again untuk si Ryan kerana telah memberikan full name beliau ni. So aku finally dapat masukkan dia di dalam video aku untuk pilihan import seterusnya. Dan ini adalah maklumat yang ingin aku share dengan kamu guys. So Mahmud Almardi, okay, walaupun dikaitkan dengan Sabah FC, tapi kemungkinan tidak akan bersama Sabah FC. Pasal kalau kita tengok di Wikipedia ni, tahun 2023 dia akan bersama Terengganu FC. Tapi Terengganu sendiri pun belum lagi mengeluarkan sebarang pengesahan untuk beliau. Manakala untuk Jacob Njoku pula, tidak ada sebarang data untuk kelab pilihan beliau untuk tahun 2023, sama ada kekal bersama Kelantan ataupun akan meninggalkan Kelantan untuk pergi ke klub pilihan beliau. So apa yang kita belajar daripada ni ialah macam aku cakap tadi,
pilihan pemain import tersebut adalah hanya untuk mengisi slot posisi kosong yang telah ditinggalkan oleh dua pemain, tidak akan memberi sebarang impact untuk squad depth kita. Jacob Injoko bukan beraksi untuk Liga Super, tapi at least dia sudah beraksi untuk Liga Tempatan, kecuali Mahmud Almardi lah. Kita sendiri macam tadi, dia mempunyai reputasi yang bagus, dan juga Hamilton tidak mempunyai advantage untuk sebarang pengetahuan beraksi di Liga Tempatan, tapi aku rasa dengan reputasi dia agak mudah untuk dia menyesuaikan diri dengan situasi Liga Tempatan kita lah. Dan untuk Almardi dan juga Jacob Injoko tidak mempunyai sebarang kontrak, tapi tidak untuk Hamilton, dan seterusnya adalah status perpindahan yang diragui untuk ketiga-tiga pemain ini terus. Okay guys, itu adalah perkongsian aku untuk rumours yang ada disebut-sebut oleh peminat pasukan Sabah FC. So, apakah pendapat kamu? Adakah ini 3 pemain import yang cukup bagus untuk bersama kita? Kamu rasa siapa yang lebih layak untuk bersama kita? Dan again, kalau kamu rasa ada aku tertinggal, macam Wan, ada satu ni lagi Wan, macam ini pun okey juga, macam ini pun ada rumours dia untuk bersama kita juga. Sila letakkan di ruang komentar di bawah. So, sehingga berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.